Okey, tajuk kita kali ini adalah bahagian idgham. Okey. Aduh, kenapa tak jalan ni? Okey, video ini memang slide ini dibuat oleh ustaz sendiri. Okey, bahagian idgham. Okey, pengertian idgham. Okey, apa maksud idgham dari segi bahasa dan dari segi istilah? Okey, dari segi bahasa dulu. Okey, idgham dari segi bahasa. Dari segi bahasa maksudnya menggabungkan. Menggabungkan. Okey, apa itu maksud dari segi bahasa ni? Tak faham. Okey, maksudnya dari segi bahasa, bila awak cari perkataan idgham dalam kamus, maka dia akan bagi tahu awak maksudnya menggabungkan. Itu maksudnya dari segi bahasa. Tetapi dari segi istilah dia ada berbeza, maksud dia dari berbeza cabang ilmu dan cabang-cabang yang lain. Contohnya kalau awak buka awak tanya apa itu maksud solat. Kalau awak buka kamus solat, dia akan bagi tahu awak maksudnya adalah doa. Okey, maksudnya doa. Tetapi kalau dari segi istilah solat yang awak buat selalu tu, apa maksud dia? Jadi awak kena buka buku ilmu fiqh. Kena buka ilmu fiqh baru awak tahu maksud dia. Iaitu kalau dari segi ilmu fiqh maksudnya adalah okey, solat yang bacaan solat yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu maksud solat dari segi istilah. Sama juga kalau awak belajar contohnya tajuk idgham. Kalau awak buka kamus maksudnya menggabungkan. Tapi kalau awak nak tahu apa maksudnya dari segi istilah, maksudnya dari segi ulama tajwid, apa maksud dia? Jadi kena buka buku tajwid lah baru awak tahu. Kalau awak buka kamus awak tak akan jumpa. Okey. Dari segi ulama tajwid maksudnya memasukkan huruf yang pertama. Okey, kita masukkan huruf yang pertama yang bertanda sukun. Okey. Masukkan huruf yang pertama bertanda sukun ke dalam huruf yang kedua. Okey. Ke dalam huruf yang kedua yang berbaris serta diberi tanda sabdu. Okey, kita masukkan. Dia ada dua huruf. Satu sukun dan satu lagi yang berbaris. Okey. Satu sukun dan satu lagi berbaris. Okey, kita kena masukkan huruf yang bertanda sukun ke dalam huruf yang berbaris. Sebab tu dia maksud dia menggabungkan. Sebab tu dari segi bahasa maksudnya menggabungkan. Kena gabungkan dua huruf menjadi satu. Serta kita sabdukan ataupun kita tasydidkan dia. Maka jadilah idgham di situ. Sebab tu idgham maksudnya menggabungkan. Bila awak gabungkan dua benda menjadi satu, itu maksudnya idgham. Okey. Okey, kita next. Itu maksud dia dari segi bahasa dan dari segi istilah. Okey. Sebab apa? Sebab apa idgham ini berlaku? Dia ada sebab dia. Dia tak berlaku. Dia tidak berlaku tiba-tiba sahaja. Dia ada sebab. Idgham berlaku kerana tiga sebab. Kerana tiga sebab. Okey. Sebab yang pertama. Okey. Sebab yang pertama, dua huruf tadi. Okey, kan ada dua huruf. Okey, dua huruf ini bersamaan dari segi sifat dan makhraj. Okey, pernah belajar kan tahun 4? Sifat huruf dan makhraj huruf. Contohnya macam huruf ain, makhraj dia di mana? Ain huruf makhrajnya di halqum, al-halaq. Okey, huruf sin. Sin. Makhraj dia di mana? Makhrajnya di lisan. Huruf ba, makhraj dia di mana? Ba, makhrajnya di asy-syafatan, iaitu dua bibir. Itu makhraj huruf. Ingat kan? Masih ingat tahun 4? Okey. Apa pula sifat huruf? Okey, sifat huruf ialah sifat sesuatu huruf tu. Okey. Contohnya huruf ra. Huruf ra sifat dia adalah takrir. Pernah belajar kan? Sifat huruf tunggal dan sifat huruf berlawanan, takrir.
Takrir ni maksudnya bila awak sebut ra, dia ada getaran. Itu sifat bagi huruf ra. Okey, contohnya huruf apa lagi? Huruf dal. Sifat huruf dal, sifat dia adalah qalqalah. Maksudnya bila awak sebut huruf dal, dia kena ada lantunan. Contohnya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dal tu ada qalqalah. Tu sifat dia. Makhraj dia di hujung lidah, tapi sifat dia kena ada qalqalah. Maksudnya awak kena sempurnakan sifat dan makhraj huruf tu. Okey, contohnya lagi, dia ada sifat jahar, ada sifat hamas. Contohnya sifat jahar huruf jim. Okey, bila awak sebut huruf jim tu, awak kena sebut dengan jelas. Jim. Contohnya huruf apa lagi? Ain. Tetapi ada huruf yang hamas. Jahar ni maksudnya jelas. Ada yang apa tu? Ada huruf yang hamas. Hamas ni maksudnya awak kena sebutan dia tu tak terlalu tinggi. Tak terlalu tinggi. Contohnya huruf ta. Huruf ta. Bila awak sebut huruf ta, dia tak macam huruf jim. Huruf jim kena jelas. Tapi huruf ta dia kena ada hamas sikit. Dia tersembunyi sikit. Itu sifat huruf. Ustaz rasa semua dah belajar pada kelas tahun 4 dulu. Kalau awak masih ingat lah. Okey. Jadi idgham berlaku. Okey, idgham berlaku kerana 3 sebab, iaitu bersamaan. Okey, dua huruf yang Ustaz bagi tahu tadi, bersamaan dari segi sifat dan makhraj. Dari sifat dan makhraj. Okey, itu berlaku sebab yang pertama. Okey, yang kedua, bersamaan dari segi makhraj tetapi berbeza pada sifat. Okey, dua huruf tadi sama dari segi makhraj, tempat keluar dia sama, tetapi sifat berbeza. Dia makhraj sama tetapi sifat berbeza. Okey, dan berlaku idgham yang berlaku kerana sebab yang ketiga, iaitu berhampiran dari segi makhraj dan sifat. Okey, yang pertama tadi sama. Sama ni maksudnya sebiji. Kalau yang ni pun makhraj sama, sini pun sifat sama. Makhraj dan sifat sama, sini pun makhraj dan sifat sama. Tetapi yang ketiga ini dia hanya berhampiran. Awak kena bezalah di antara sama dengan berhampiran. Dia hanya berhampiran sahaja dari segi makhraj dan berhampiran dari segi sifat. Contohnya huruf apa? Lam dan huruf ra. Huruf lam dan huruf ra, dia hampir. Makhraj dia tu hampir-hampir saja. Semuanya hujung lidah dinaik ke al-hanaqil a'la, dinaik ke lelangit. Dua-dua huruf itu keluar dari hujung lidah naik ke lelangit atas. Okey, dua-dua huruf yang sama, yang hampir sama, huruf lam dan huruf ra. Kalau sama, contohnya huruf dal dan huruf dal. Huruf dal bertemu dengan huruf dal. Tetapi kalau berhampiran, contohnya huruf lam dan huruf ra. Contoh lagi huruf apa? Qauf dan kaf. Okey, huruf qauf dan kaf. Okey, dia tak sama makhraj tetapi hanya berhampiran, hanya berjiran dari segi makhraj dan sifat. Okey, teruskan lagi. Fokus tengok bagi faham 10 minit saja. Okey. Okey, yang tadi, okey. Jadi idgham itu terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama tadi yang saya sebut bersamaan dari segi sifat dan makhraj, namanya idgham mutamathilain. Namanya idgham mutamasilain. Okey, bersamaan dari segi sifat dan makhraj. Okey, yang kedua, bersamaan dari segi sifat sahaja tetapi berbeza dari segi bersamaan dari segi makhraj sahaja tetapi berbeza dari segi sifat. Ini adalah namanya idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Okey, yang ketiga, berhampiran pada makhraj dan sifat. Dia hampir saja pada makhraj dan sifat. Okey, ini namanya idgham mutaqaribain. Taqarub maksudnya taqaraba maksudnya hampir. Sebab tu kalau awak kata awak dekat dengan Tuhan, Allah kata taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah. Ataupun kalau awak kata ini kawan baik saya, awak akan sebut haza sadiqil qarib. Haza sadiqi al-qarib, maksudnya kawan yang dekat. Okey. Jadi mutaqaribain maksudnya berhampiran.
Okey, berhampiran dari segi makhraj dan sifat. Jadi awak kena bezalah. Kalau beza, kalau mutamatsilain ni sama. Dia sama, makhraj pun sama, sifat pun sama. Tapi kalau mutajanisain, dia hanya sama dari segi makhraj tetapi berbeza sifat. Dia makhraj sama tetapi sifat berbeza. Okey, kalau mutaqaribain, dia hanya hampir. Hampir pada makhraj dan hampir pada sifat. Okey, kita teruskan lagi. Okey, hari ini Ustaz hanya akan bentangkan idgham mutamasilain sahaja. Idgham mutamasilain sahaja. Mutajanisain dan mutaqaribain Ustaz akan masukkan ke dalam kelas yang lain. Okey, yang pertama idgham mutamasilain. Okey, apa pengertian dia? Okey, idgham maksudnya menggabungkan. Okey, pengertian dia menggabungkan dua huruf. Kita gabungkan dua huruf yang sama makhraj dan sama pada sifat. Sama makhraj dan sama sifat. Dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat kita gabungkan sekali. Contohnya huruf dal dengan dal, huruf jim dengan jim. Okey, tengok huruf ni sama. Makhraj pun sama dan sifat dia pun sama. Sebab apa? Sebab huruf yang sama, dal dengan dal, jim dengan jim. Contoh lagi apa lagi? Ba dengan ba. Semua jadi senang je awak nak kenal idgham mutamasilain ni. Kalau huruf yang sama itu maksudnya mutamasilain lah tu. Okey, kalau huruf yang sama, kalau bertemu dua huruf yang sama. Okey. Jadi kaedah nak mengenal dia, nak kenal dia. Okey, huruf yang pertama bertanda sukun dan huruf yang kedua berbaris. Okey, tak semua huruf yang sama adalah idgham mutamasilain. Contohnya huruf ba dan ba. Okey, tak semua huruf ba yang contohnya ba bertemu ba, tak semua idgham mutamasilain. Syarat dia yang pertama kena sukun dan yang kedua berbaris. Tak kisahlah baris atas ke, baris bawah ke ataupun baris hadapan. Itu syarat dia. Kalau yang pertama berbaris sukun, yang kedua berbaris maka jadilah idgham mutamasilain. Contohnya kalau dua-dua huruf berbaris, yang pertama berbaris, yang kedua pun berbaris, maka tak jadi idgham di sini. Di sini tak akan jadi idgham. Contohnya yang pertama berbaris bawah, yang kedua berbaris atas. Okey, tak jadi idgham juga. Okey, syarat dia yang pertama mesti berbaris sukun, berbaris mati, atau yang kedua berbaris. Tak kisah baris apa pun, atas ke, bawah ke ataupun hadapan. Okey, itu dia punya kaedah kita nak kenal idgham. Kita nak kenal idgham. Okey. Teruskan lagi. Okey, kaedah nak bacaan. Macam mana kita nak baca? Bila berlaku idgham, maksudnya dua huruf bertemu, satu mati dan satu hidup. Cara macam mana kita nak baca dia? Okey, hendaklah dibaca dengan memasukkan. Kita masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Kita masukkan dengan ditasydidkan huruf yang kedua. Kita tasydidkan lagi huruf yang kedua itu. Tasydid maksudnya sabdukan. Tasydidkan huruf yang kedua. Itu cara nak bacaan dia. Okey, jom kita tengok contoh. Tadi Ustaz sebut tadi teori. Okey, kita tengok contoh pula. Okey. Contohnya kita tengok dalam ayat Al-Quran. Okey. Nampak kan ayat Al-Quran di sini? Ya, Okey, contohnya ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Okey, mana idgham di sini? Okey, dua huruf ni nampak ni. Ra bertemu ra. Wadhkur rabbaka katsira. Ra yang pertama berbaris sukun dan yang kedua berbaris tasydid, berbaris kasrah. Okey. Jadi cara nak bacaan dia adalah awak gabungkan. Okey, awak sebut dua huruf ini awak gabungkan menjadi satu. Nampak dia sepatutnya wazkur, dia asalnya tak ada tasydid ni asalnya. Wazkur asalnya wazkur rabbaka. Okey, rabbaka. Yang pertama mati, yang kedua berbaris fathah.
Tetapi bila awak baca, awak kena tasydidkan. Awak gabungkan dua huruf ini menjadi satu dan awak tasydidkan ra yang kedua ini. Okey. Tasydidkan ra yang kedua ini. Sebab tu di sini dalam ayat Quran dia sebenarnya tak ada tasydid tapi dia tolong tasydidkan awak siap-siap supaya awak tidak keliru. Jadi cara dia bacaan macam mana? Hanya sebut satu ra sahaja. Sebut satu ra sahaja bersama idgham. Contohnya wazkur rabbaka. Wazkur rabbaka. Nampak situ? Ustaz ra tu Ustaz sebut satu saja berserta Ustaz tasydid. Wazkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Itu cara dia. Jadi awak hanya sebut satu sahaja ra ini. Okey. Bersama tasydid. Okey, kalau nak mudah nak tulis awak terus buang terus ra yang pertama itu. Okey, cara nak tulis dia adalah wazkur. Okey, ra yang pertama awak buang. Okey, ra yang pertama awak buang, terus gabungkan dengan ra yang kedua. Okey, wazkur rabbaka. Nampak? Terus gabung. Wazkur rabbaka. Nampak? Cara nak sebut dia tu. Tapi kalau tulis sebenarnya memang tak boleh gabung. Tak boleh gabung sebab ni ayat Quran. Tapi cara sebut hanya satu ra sahaja. Wazkur rabbaka. Sebut dia macam tu. Okey, seolah-olah gabung terus. Okey, boleh Okey, tengok contoh. Tengok contoh yang kedua iaitu wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad daqalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Okey, tengok contoh ayat wa qad dakhalu. Huruf dal bertemu dal. Dal yang pertama berbaris sukun dan dal yang kedua berbaris atas. Asalnya tak ada tasydid di sini. Di sini ditolong dalam Al-Quran mushaf Al-Hafz dia tolong tulis siap-siap tasydid kat awak. Tapi kalau tengok Quran yang asal dia tak ada tasydid di sini. Cuma bacaan sahaja. Bacaan sahaja kena tasydid. Asalnya adalah waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Okey, dal pertama baris sukun dan yang kedua berbaris atas. Jadi bila bertemu dua dal, awak kena gabungkan, masukkan dal yang pertama ke dalam yang kedua. Jadi awak kena tasydid ke yang kedua. Itu cara tulis dia. Jadi seolah-olah awak baca waqad dakhalu. Nampak buang huruf yang pertama tadi. Waqad dakhalu. Hanya sebut satu sahaja dal. Jadi kalau awak sebut dua huruf dal, jadi salah di situ. Awak sebut waqad dakhalu. Awak berhenti di situ. Waqad dakhalu. Itu salah tu. Dia kena gabung terus. Waqad dakhalu. Okey, contohnya اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. Okey, tengok contoh. اذهب بكتابي. Ba bertemu ba. Ingat senang je idgham mutamatsilain. Apabila dua huruf bertemu, yang pertama mati dan yang kedua berbaris, maka di situ adalah idgham mutamatsilain. Jadi awak kena buang huruf. Cara nak sebut dia, walaupun tulis nampak ada dua ba, tapi cara sebut dia awak kena buang satu ba. Kena buang. Seolah-olah macam tak ada. Hanya sebut satu sahaja ba berserta tasydidkan huruf yang kedua tu. Ba yang kedua. Okey, jadi sebut izhab bi kitabi. Nampak Ustaz sebut satu je ba. Izhab bi kitabi. Jadi salah kalau awak sebut dua ba. Awak sebut izhab bi kitabi. Okey, salah kalau sebut dua ba. Okey, tengok contoh. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Okey, فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Nampak? Dua huruf fa bertemu, satu berbaris sukun dan satu lagi berbaris kasrah. Okey, tasydid ni bukan asal Asalnya tak ada tasydid, cuma ditulis siap-siap supaya mudah awak. Okey, jadi bila bacaan awak kena datangkan sendiri tasydid. Fala yusrif fil qatli. Nampak Ustaz sebut satu saja fa. Fala yusrif fil qatli. Okey, kalau awak sebut dua fa, salah.
Fala yusrif fil qatli. Okey, salah. Okey. Jadi kena hanya sebut satu sahaja, kena gabungkan terus, kena idghamkan terus. Okey. Boleh faham Okey, setakat itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.